Satu wawancara mengakhiri rampai pagi kita pada hari ini yang akan kita bincangkan The Paku Project. Apa sebenarnya tajuk yang kita bincangkan pada hari ini? Dua narasumber kita yang sudah pernah bersedia. Kita perkenalkan Ketua Penyelaras Projek iaitu Tuan Arif Azhan bin Awang Besar dan juga Penyelaras Perhubungan Awam iaitu Puan Dayang Kusiti Nur Fatin binti Pangeran Samsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Kita akan bincangkan mengenai dengan The Paku Project. Mungkin Abah boleh mulakan? Mungkin kita akan tujukan kepada Puan Dayang Fatin dulu ya, mengenai Paku Project ya sebagai mukadimah. Bolehkah Puan memberikan sedikit latar belakang mengenai pasukan The Paku Project dan bagaimana projek ini bermula? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, lepaskanlah simpulan ikatan lidah kami agar kami memahami percakapan di antara kami. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Rampai Pagi atas peluang yang diberikan. Berbalik kepada soalan Puan sebentar tadilah. Sebenarnya di mana tercetusnya idea untuk melakukan The Paku Project ini adalah apabila kami ini adalah pegawai-pegawai yang diserap masuk untuk mengikuti program eksekutif muda kohort yang ke-9 ataupun lebih dikenali sebagai YEP 9. Jadi kami ini kena bagi amanah lah untuk melaksanakan satu community project. Jadi Puan pun boleh bayangkanlah orang pegawai-pegawai daripada berlainan kementerian. Sebagai contoh, saya daripada Kementerian Kesihatan, Tuan Arif dari sini daripada Kementerian Pembangunan. Jadi kami ini bermacam-macam pendapatnya orang, ada berlainan prioriti dan sebagainya, sehingga kan tiba satu masa yang kami ini mendapati kami ini bimbang dengan situasi di tapak perlupusan sampah di Sungai Paku. Jadi mengikut perkongsian dengan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, kami mendapati yang tapak perlupusan sampah di Sungai Paku itu akan mengalami over capacity pada tahun 2030. Jadi di situlah tercetusnya idea untuk melahirkan The Paku Project demi menyeru orang ramai untuk lebih peka tentang situasi di Sungai Paku dan mengingati orang ramai untuk lebih proaktif dalam menjalankan aktiviti-aktiviti harian yang mesra alam supaya boleh memberi impak yang positif kepada keadaan di Sungai Paku itu. Okey, itu antara penjelasan mukadimahnya ya, apa yang tadi bincangkan sebenarnya The Paku Project ini. Dan mungkin Tuan Arif ya, boleh berkongsi visi dan misi The Paku Project ini dan serta apakah antara objektif utama yang ingin dicapai oleh pasukan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan tersebut. Seperti Puan Dayang Fatin baru sebentar tadi menerangkan serba sedikit, visi Paku Project ini adalah untuk mencapai masa depan yang lestari dengan mengurangkan sampah sarap yang kita sebagai rakyat Brunei hantar ke tapak pelupusan di Sungai Paku. Jadinya di sini kita dapat lihat The Paku Project ini sebenarnya visi kami ini adalah selaras dengan amat-amat kedua Wawasan Brunei 2035, iaitu untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan, khususnya berkenaan dengan persekitaran lestari yang bersih dan hijau. Jadinya bagaimana kami akan mencapai visi itu. Jadinya misi kami di sini adalah untuk meningkatkan kesedaran, mendidik dan juga melibatkan individu dan organisasi kerajaan maupun juga organisasi di swasta dalam amalan-amalan lestari yang mengurangkan impak ke alam sekitar. Dan insya-Allah dengan ini kami dapat meningkatkan lagi kualiti kehidupan bukan saja untuk generasi pada masa ini dan juga generasi yang akan datanglah. Jadinya The Paku Project ini juga adalah satu inisiatif untuk menyahut kira titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-26 pada tahun 2010 yang lalu, yang mana antara lain
Baginda menekankan, saya quote di sinilah, satu lagi keperluan dalam usaha kita membangun negara ialah dengan keadaan alam sekitar. Tidak ada maknanya pembangunan pesat jika alam sekitar terjejas terus. Kerana kita juga terus memerlukan tanah yang subur. Kerana inilah sumber kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Jadi di sini Baginda ada menyebut mengenai tanah yang subur. Kerana dengan tanah yang subur, kita boleh menggunakannya untuk membina perniagaan bagi menjana ekonomi negara. Betul. Kita boleh menggunakan untuk tujuan pertanian dan juga untuk membangun rumah-rumah kediaman untuk rakyat Brunei. Tetapi jika tanah-tanah di Brunei ini sering digunakan untuk membangun kira tapak pelupusan, tapak pembuangan sampah, akhirnya kita boleh kekurangan tanah yang subur lah untuk digunakan bagi tujuan-tujuan tersebut itu. Jadinya objektif kami di sini ada 4. Satu, kami ingin menghidupkan semula kira amalan-amalan mesra alaman ni lah, termasuk 3R, reduce, reuse dan recycle. Itu mengurangkan sampah sarap yang digunakan, mengguna semula bahan-bahan yang dapat digunakan pakai lagi. Dan juga mengiktar semula apa bahan-bahan yang dapat dikitar semula. Jadinya dalam hal ini satu inisiatif Depaku Projek ini adalah sebenarnya untuk kira mendedahkan orang awam kepada perkhidmatan kitar semula yang sedia ada di negara ini. Selain daripada itu, kami juga ingin mendorong tabiat yang lebih baik dalam pengurangan dan pengurusan sisa-sisa dan sampah sarap. Dan selain daripada itu, objektif kami adalah juga untuk mendidik dan kira melibatkanlah individu pada peringkat akar umbian ni. Jadinya selepas ini kami ada lagi menerangkan sedikit lagi tentang program-program yang kami akan adakan di masa yang depan. Itulah ya tadi ya. Tuan Arif telah mengongsikan visi dan misi serta 4 objektif tadi ya, termasuk 3R, reduce, reuse dan recycle ya, di 3R. Dan kembali lagi kita beralih kembali kepada Puan Dayang Fatin juga ya. Ingin juga kita mengetahui ni yang tadi yang dicakapkan ya, projek yang akan dijalankan oleh pasukan Depaku Projek dalam masa terdekat ini. Boleh kongsikan apa dia? Okey, insya-Allah Depaku Projek akan melaksanakan satu inisiatif Green Week di IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal yang terletak di Jalan Muara. Jadi inisiatif Green Week ini akan diadakan pada hari Selasa 13 Ogos 2024 hinggalah hari Jumaat 16 Ogos 2024. Daripada pukul 9 pagi hingga 4.30 petang, melainkan pada hari Jumaat hanya hingga pukul 11.30 pagi sahajalah. Jadi apabila dilaksanakan inisiatif Green Week ini, kami akan mengadakan jerayawara. Di sana nanti akan ada perkongsian daripada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Justri dan sebagainya. Akan ada juga aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga akan ada khidmat pengutipan barang-barang terpakai yang kita boleh kitar semula. Jadi nanti barang-barangnya itu nanti Tuan Arif akan mengongsikan dengan lebih lanjut. Dan di sana nanti akan juga ada jual-jualan makanan, cabutan bertuah dan sebagainya. Jadi inisiatif ini dibukakan kepada orang ramai untuk turut serta. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut, bolehlah mengikuti Instagram kami Depaku Projek, insya-Allah. Dan memang betul juga ya Pipayat, bila Ketani memikirkan, Ketani sering mengatakan buang sampah di tempat yang telah pun dikhususkan dan juga mengurangkan penggunaan plastik dan sebagainya. Tapi setelah sampah-sampah dibuang, Ketani habis, okeylah sampah sudah dibuang. Ketani dah tahu sampah tu macam mana, pelupusannya macam mana, ianya boleh bertahan sampai bila dan adakah ia mesra dan sebagainya. Itu yang kurang Ketani fikirkan. Ketani cuma mikirkan pihak-pihak yang berkenaan sajalah yang fikirkan. Tapi laku masyarakat dan juga rakyat di negara ini perlu peka dan juga meningkatkan kesedaran. Dan pendidikan ini bukan saja Ketani mulakan untuk anak-anak Ketani, tapi sebenarnya pada diri Ketani sendiri. Walaupun Ketani sudah berumur, Ketani yang kurang
orang PK ni yang kurang mengetahui mungkin boleh mengikuti aktiviti ini. Jadi kembali kepada Tuan Arif ya. Mungkin aktiviti ini aktiviti apakah yang boleh dikongsikan, apa bahan yang dikitar semula dan boleh mengongsikan jenis-jenis bahan yang akan dikumpul semasa Jerayawara Green Week ini dan macam mana pengumpulan bahan berkenaan khusus untuk orang ramai. Silakan. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadinya semasa Jerayawara Green Week itu nanti Paku Projek akan mengumpul pelbagai jenis bahan yang boleh dikitar semula. Ini termasuk seperti yang kami tahulah kertas putih, kertas-kertas yang lain, minyak masak juga, perabot yang sudah dipakai dan juga e-waste. E-waste iaitu elektronik yang sudah terpakai lah. Jadi sebenarnya benda-benda ni pun boleh dikitar semula lah sebenarnya. Ada ia punya syarikat-syarikat yang akan turut serta dalam Jerayawara ini. Jadinya pengumpulan bahan kitar semula ini sememangnya terbuka kepada orang ramai. Kami endangnya mendoronglah orang ramai untuk ikut serta dalam Jerayawara Green Week ini sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama sebenarnya. Jadinya bahan-bahan kitar semula ni boleh dibawa nanti ke Jerayawara, tempat lokasi-lokasi yang akan ditetapkan nantilah tu. Jadi nanti bahan-bahan ini akan dikumpul oleh syarikat-syarikat rakan kongsi kami. Dan seterusnya bahan-bahan tersebut akan mereka bawa ke tapak syarikat mereka untuk proses lanjut. Ini selalunya bahan-bahan ini sebagai contohlah kertas putih. Itu sebenarnya diproses oleh satu syarikat di sini, ini Bosnian Berhad, untuk dijadikan toilet paper, tisu tandas dan juga macam flip chart kan. Tepinya yang lain itu macam minyak masak yang soalnya kena buang dalam longkang lah, dalam sink yang sebenarnya merugikan pihak kerajaan dari segi pembaikan tu. Itu sebenarnya yang cuma itu would be sent over to negara-negara seperti Malaysia, Afrika dan India yang mana mereka bahan-bahan itu akan diproses lanjut untuk menjadi macam sabun dan sebagainya lah. Jadinya pada penghujung hari salah satu objektif utama Jerayawara ini adalah untuk kami memberi seperti yang saya katakan tadi lah untuk memberikan kededahan kepada orang ramai mengenai perkhidmatan kitar semula yang sedia ada sebenarnya. Sebenarnya banyak kan. It's just that kebanyakan masih belum tahulah pasal perkhidmatan ini. Jadinya apakah peranan yang kita ini dapat buat sebagai rakyat Brunei dalam kira mengurangkan sampah sarap yang dihantar ke tapak pelupusan Sungai Paku? Something simple sebenarnya. Di rumah-rumah itu sebenarnya kita boleh mempraktikkan pengasingan sampah sarap mengikut kategori-kategori tertentu seperti plastik, kertas, minyak masak yang mana selepas itu kita sebenarnya dapat hantar ke syarikat-syarikat kitar semula berkenaan lah untuk proses lanjut. Dengan itu kami sebenarnya dapat mengurangkan sampah sarap yang in the end karena hantar ke tapak pelupusan Sungai Paku itulah. Dan dengan itu juga kami dapat macam kira men-slow down kadar pembuangan sampah ke tapak pelupusan itu. Baru tahu ya proses kalau recycle minyak tadi boleh diproses jadi sabun dengan prosesnya tertentulah ya. Jadi apabila tadi bercakap mengenai membuang minyak masak ni, kadang membuang di longkang atau banar tu. Buang di longkang, kadang di sink. Tapi namun kalau dibuang di sink ni ya adalah merupakan tidak orang boleh tersumbat. Boleh tersumbat sing sama boleh baku. kotor sing lah ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu inisiatif yang baiklah untuk recycle minyak minyak masak yang terpakai itulah ya. Jadi masih kita akan tanyakan kepada Tuan Arif ya. Selain daripada program Green Week ya yang akan dijalankan pada minggu depan ya. Apakah lagi perancangan The Paku Project pada masa akan datang? Adakah terdapat inisiatif lain yang sedang dirancang ataupun macam mana? InsyaAllah The Paku Project ini berhasrat untuk memanjangkan lagi inisiatif projek ini seperti macam Jerayawara Green Week itu kami ingin menyebarluaskannya lagi kepada institusi-institusi pendidikan yang lain termasuk UBD, UTB, UNISA, USP dan Politeknik Brunei lah. Sebab seperti yang kami sudah diterangkan pada tahap sekolah rendah dan sekolah menengah pada masa ini diorang ada
kira Green Schools Initiative di bawah Step Center Kementerian Pendidikan lah tu. Jadinya kami ni kira memfokuskan kami punya inisiatif kepada pendidikan tinggi lah. Dan pada masa yang sama kami ingin juga mengengage dengan supermarket, restoran-restoran bagi memastikan mereka ini mempraktikkanlah kira amalan-amalan yang kira mesra alam. Seperti to make sure yang dorang punya minyak atuk dah kena buang seperti and all that lah. Jadinya apakah kira what's the end goal here? Apa sebenarnya kami punya hasil yang kami jangkakan lah dari semua inisiatif yang kami jalankan ini. Yang satu, kami ingin melihat pengurangan sisa dan pembuangan sampah yang lebih teratur lah di Brunei ini. Yang kedua, kami ingin melihat kira a change, a shift in our mindset and culture di Brunei ini kepada yang lebih mesra alam, yang lebih kira sayang lah kepada kami punya rumah ni lah, kalau dikatakan macam tu. Dan juga kami berharap melalui inisiatif Green Week itu, peserta-peserta dapat membawa semua amalan itu dan ilmu itu balik ke rumah. Sebab amalan-amalan yang baik ini sebenarnya bermula di rumah lah. Dan akhirnya juga kami berharaplah The Paku Project ini dapat lagi lagi dijalankan pada masa yang depan dan disebarluaskan kepada institusi-institusi yang lain. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang kita ni dah pernah terfikir orang masa depannya macam mana bahan-bahan yang sudah terbuang ni. Jadi itu antara penjelasan daripada Tuan Arif sebentar tadi. Jadi untuk Puan Dayanku Fatin ya, sebagai penutup, apakah antara saranan daripada The Paku Project kepada penonton kita ni mungkin ikut serta ataupun menyokong usaha-usaha yang dijalankan, dan saya akan bertanya, target ketani ini khusus untuk siapa selain daripada orang ketani yang sudah berumuran ni? Jadi siapa lagi yang boleh untuk menitik beratkan dan juga meningkatkan kesedaran? Silakan. Okey, insya-Allah inisiatif ini kami maunya orang berpanjangan lah. Tentunya kita mentarget anak-anak muda kita lah. Tapi kadang-kadang anak-anak muda ni ia melihat kepada orang yang lebih tua. Jadi sebab sebagai role model dorang kan. Jadi ini sebenarnya adalah tanggungjawab bersama tua dan muda, dan mana-mana pihak, sekolah, kementerian dan sebagainya. Dan saya ingin menyuruh jugalah orang ramai untuk sama-sama hadir ke IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal pada hari Selasa 13 Ogos hinggalah hari Jumaat 16 Ogos dengan barang-barang yang boleh dikitar semula. Sebab bagi saya amat menyedihkanlah kalau kita sebagai anak Brunei kita membangun daripada dalam bidang-bidang yang lainnya, tetapi bumi kita sendiri, rumah kita sendiri kita tidak jaga. Jadi sama-samalah kita menjaga bumi kita ini. Mudah-mudahan ianya selamat dan selesa untuk diduduki, bukan saja untuk kita ni, tetapi juga untuk anak cucu cicit kita pada masa akan datang, insya-Allah. Insya-Allah ya. Dan juga sekali lagi kita kongsikan bahawa akan ada salah satu The Paku Project adalah Green Week ya. Betul. Yang mana diadakan di IBTE Sultan Saiful Rijal Campus ya. Yang tadi kita telah kongsikan di skrin TV ya mengenai Green Week tadi ya Puan ya. IBTE Sultan Saiful Rijal Campus yang akan diadakan pada hari Selasa 13 Ogos, iaitu 13 Ogos hari Khamis 15 Ogos 2024 bermula pada jam 9 pagi hingga 4.30 petang, dan juga pada hari Jumaat pun ada. Iaitu pada 16 Ogos ya 2024 bermula pada jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi sahaja yang kita kongsikan kepada audio penonton Rampai Pagi, poster yang dikongsikan, dan juga dikongsikan lagi sekali ya mengenai pengumpulan bahan kitar semula tadi ya, yang dikongsikan daripada Tuan Arif tadi ya mengenai pengumpulan bahan kitar semula. Ini adalah merupakan di antara bahan-bahan yang dapat di sekitar semula, di bawah juga. Dan ini dibukakan oleh untuk orang ramai ya. Di antaranya adalah kertas, buku, botol,
minyak. Dia sentiasa saya ingat minyak masak. Minyak masak. Ini sofa ni Puan. Sofa, perabot-perabot lama, Apa saja? barang-barang elektronik, komputer, refrigerator, macam tu. Sayang kan kalau tidak ada tempat kan membuang, Ya, jadi betul. bawalah ke Jarayawara. Betul, akan kerana ada diberikan syarikat- kupon. So kupon ada lagi. syarikat-syarikat yang ada di sana yang akan membantu. Betul. Alhamdulillah. Apa pun terima kasih. Dengan wawancara yang kita bawakan pada hari ini, Depaku Project sangat memberikan satu orang tadi inspirasi rakyat tani. Ya, insyaAllah. Termotivasi kita ni. Sampah bukan sebarang sampah, ianya pun juga berguna. Betul. Masa inilah jadi terima kasih untuk Tuan Arif Azhan bin Awang Besar itu selaku Ketua Penyelaras Projek, dan Puan Dayangku Siti Nur Fatin binti Pangeran Samsu itu Penyelaras Perhubungan Awam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.